Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman Al-Hakim bin Abdul Latif, EE 1802114. Saya adalah pelajar Diploma Mechanical Engineering tahun lahir yang menjalani latihan industri SEM 1 2020-2021. Mari kita ke chapter 1 untuk saya terangkan dengan lebih lanjut. Chapter 1 tentang penjualan. Jadi pelajar-pelajar diploma dan degree di UTHM yang mengambil kos Mechanical Engineering akan menjalani latihan industri yang wajib selama 18 minggu di syarikat yang mereka akan pilih sendiri. Jadi syarikat yang telah saya pilih adalah Satis Kakor Malaysia Senario Berhad yang berada di Kuala Johor, dan tarikh latihan industri saya bermula dari 1 September sehingga 1 Januari 2021. Objektif latihan industri pada dasarnya ingin memberi pengetahuan umum kepada pelajar-pelajar bagaimana sesebuah industri itu bekerja, dan memberi pengetahuan-pengetahuan teknikal tentang subjek-subjek kejuruteraan yang telah kita belajar pada masa sebelum ini. Jadi latihan industri ini juga akan menyiapkan para pelajar untuk menjadi pekerja yang profesional pada masa akan datang. Seterusnya, position of trainee. Position of trainee ni di manakah kita diletakkan dalam ketika latihan industri pada dalam syarikat yang kita pilih. Jadi syarikat yang saya pilih ini, Satis Kakor telah memberi saya peluang untuk menyertai Department Maintenance dan Electrical, dan di bawah pengawasan Encik Firdaus Abbas, itu supervisor industri saya. Dia adalah berjawatan sebagai jurutera maintenance engineer di kilang Satis Kakor. Jadi segala kerja projek report dan logbook akan saya serahkan dan akan ditandatangani oleh Mr. Firdaus Abbas. Pergi pada chapter 2, job scope. Job scope ni skop-skop kerja yang dijalankan oleh pelajar dalam kilang Satis Kakor. Antara kerja-kerja yang saya telah buat adalah drawing of project layout and mechanical parts. Jadi jurutera-jurutera di Satis Kakor amat mementingkan drawing sebagai satu permulaan untuk memulakan sesuatu projek ataupun untuk memfikirkan modifikasi yang tepat dan sesuai untuk sesebuah mesin. Yang kedua, troubleshoot of machines problem. Jadi bidang kerja saya juga untuk troubleshoot, mengenal pasti masalah mesin-mesin yang ada di Satis Kakor. Jadi kita akan bekerjasama dengan jurutera dan teknisian-teknisian di sana, mengenal pasti masalah dan cara untuk menyelesaikannya dengan mudah dan berkesan. Yang ketiga ialah maintaining mills, machines, facilities and equipment. Jadi selepas proses troubleshoot tu dan fikir idea-idea yang boleh untuk menyelesaikan masalah, jadi kita akan pergi untuk fix mesin tu. Jadi bidang kerja saya juga tidaklah tertumpu kepada mesin sahaja, malah kami juga akan membetulkan segala fasiliti
fasiliti atau equipment, terutamanya sekali forklift ataupun pagar-pagar besi yang berada di sekitar kilang. Yang keempat ialah cleaning machine parts. Jadi kerja-kerja pembersihan yang berada di kerja-kerja pembersihan mesin pumpnya juga di bawah bidang kerja saya, kerana amat penting ya untuk cleaning machine, untuk memastikan jangka hayatnya bertambah panjang dan tidak kacau production kilang. Yang terakhir ialah minor electronic and electrical services. Jadi technician di Department Mechanical dan Electrical di Satgas Kako terbahagi kepada dua, iaitu technician mechanical dan technician electrical. Jadi ada kalanya saya akan mengikut technician electrical untuk membetulkan segala wire-wire atau wiring atau circuit breaker motor seumpamanya, untuk memastikan susunan wire dan electrical yang berada dapat berfungsi dengan baik. Mari ke chapter 3, training content. Training content dalam chapter 3 ini saya akan ceritakan tentang apa yang telah saya dapat sepanjang 18 minggu di dalam latihan industri bersama Satgas Kako Malaysia. Jadi saya akan perkenalkan dulu production line yang ada di Satgas Kako. Yang pertama ialah dry fusion. Dry fusion akan menghasilkan produk-produk seperti calcium stearate ataupun zinc stearate. Dua produk ini adalah produk yang utama yang selalu di manufacture di kilang Satgas Kako. Jadinya proses flow of dry fusion ni senang sahaja. Mula-mula mereka akan masukkan raw material pada sini dan blower akan menggerakkan mereka kepada Osokawa hooper. Minta maaf, akan menggerakkan mereka kepada raw material punya hooper. And then mereka akan masuk kepada mixer, dan di sinilah material-material alkali akan dimasukkan oleh operator untuk diadun sekali. Seterusnya ia akan pergi kepada mixer hooper. Mixer hooper ini seperti satu tank ataupun silo untuk proses-proses mengumpul dan mentransferkan produk-produk. Jadi ia akan pergi kepada shifter. Shifter ni seperti dia fungsinya untuk mengasingkan segala bahan-bahan contaminants lah orang panggil, mengikut spek. Jadinya ada 3 layer shifter. Yang pertama top deck, dia akan gunakan mesh 14 size untuk mengasingkan produk-produk yang lebih besar, dan produk-produk yang lebih halus akan masuk ke bawah, iaitu pada layer kedua. Mesh 80 kita akan guna, dan seterusnya akan dilalukan produk yang lebih halus itu akan dilalukan kepada cooler box dan kepada packer lah. Manakala produk yang lebih kasar akan pergi kepada BG hooper. BG hooper akan produk-produk yang telah masuk di BG hooper akan digerakkan oleh cooling screw conveyor dan dimasukkan balik kepada dalam pulverizer. Pulverizer seperti mesin blender yang akan menghancurkan segala produk-produk kasar supaya akan hasilnya hanya
uh, powder produk yang akan di-packing lah. Lepas itu powder itu akan pergi ke Hosokawa, pergi kepada sifter, packing silo dan seterusnya akan ke packer lah. Sangat simple dry fusion. Jadi antara kerja-kerja yang utama yang saya telah buat di dalam dry fusion ialah replace packer seal, bearings and belt. So di dalam packer ni akan ada satu shaft yang akan menggerakkan hmm, skru conveyor di dalam uh, yang di dalam packer tersebut untuk proses packaging. Jadi dia akan ada satu kumpulan seal, bearing dan belt. Jadi barang-barang yang saya tukar ini adalah barang-barang yang penting untuk memastikan packer ni tak ada masalah dan sentiasa berjalan. Kerana packer ni akan berjalan, mesin-mesin di Singapore akan berjalan selama 24 jam. Jadi kita akan pastikan yang dia akan jalan sempurna lah dia punya. Nombor dua ialah greasing. Greasing ni setiap pagi kita akan buat. Greasing ni yang terutama sekali akan kita grease pada pulverizer. Pulverizer ni amat penting kerana dia berjalan 24 jam dan bergerak dalam lingkungan 3000 RPM. Jadi dia sentiasa perlu lubricant untuk reduce dia punya friction of the rotating part lah. Yang ketiga ialah install pneumatic items. Antara pneumatic item yang pernah saya install ialah double acting air actuator ball valve dan juga level 42 pneumatic manual control valve. Tadi double acting air actuator ball valve ni pasang pada steam pipe. Pada dasarnya steam pipe ini hanya menggunakan ball valve biasa. Jadi pihak atasan mahu menggunakan sistem pneumatic. Jadi kita akan order double acting air actuator ball valve dan pasangkan bersama lever untuk control dia punya open and close control valve tu. Seterusnya maintaining of pulverizer. Jadi pulverizer inilah amat penting pada production dry fusion. Terdapat banyak parts-parts kecil yang penting seperti liner dan hammer di dalam pulverizer yang selepas greasing kita akan selalu check untuk memastikan tak ada apa-apa defect pada item-item tersebut. Jika ada, kita akan tukar sama ada liner ataupun hammer, ataupun kita akan tukar one set hammer dan disc yang memegang hammer. Seterusnya maintaining of sifter. Sifter antara yang crucial juga dalam production punya line. Kita akan sentiasa perhatikan produk-produk kualiti yang keluar, kualiti produk-produk yang keluar. Jikalau tidak memenuhi kualiti, kami akan menukar mesh-mesh yang ada, menukar sizing mesh mengikut kepada apa yang jurutera proses kehendaki. Selain itu, installation of rotary valve. Rotary valve ni satu mechanical parts yang selalu digunakan untuk transfer produk dalam rate yang ditetapkan. Selalu ia dipasang di bawah silo atau hooper. Itu sahaja untuk main job or activities done in dry fusion. Seterusnya kita akan pergi kepada stabilizer.
Stabilizer agak tricky dia punya production line, tapi pada dasarnya ia akan menghasilkan produk seperti PVC stabilizer. Jadinya raw material akan dimasukkan kepada dalam tank 01 TA01. Antara raw material ialah lead oxide, CaCO3 dan TS. Seterusnya ia akan dihantar kepada TA02, supply kepada TA03, TA04, dan seterusnya dia akan transfer kepada cooper dan kepada reaction tank, tank 1, tank 2, tank 3 dan tank 4. Selepas berlaku reaction, akan mulalah proses penyejukan. Jadi produk-produk yang dalam bentuk liquid akan dihantar kepada overflow waiver dan cooling belt. Jadi pada hujung cooling belt akan ada satu scraper untuk mengikis produk-produk liquid yang sudah mengeras dan sejuk. Dan produk-produk itu akan dihantar kepada hooper melalui bucket conveyor dan akan diasingkan produk-produknya, dan produk-produk yang halus akan masuk terus kepada packaging. Jadi itu sahaja untuk stabilizer. Job atau aktiviti sedang stabilizer antaranya ialah change of chute. Chute adalah antara delivery punya item di mana produk-produk yang berada di silo dan yang akan dimasukkan, yang akan melalui rotary valve, akan melalui chute ni. Chute ni seperti penghubung antara silo dan rotary valve. Yang kedua ialah change of V-belt for exhaust fan. So pada reaction floor di stabilizer line akan ada satu exhaust fan, fungsi untuk pengudaraan bagi operator di sana untuk membuat kerja. Jadi exhaust fan ni akan digerakkan menggunakan motor 0.18 kilowatt dan menggunakan V-belt untuk di pulinya. Jadi misalignment of the motor dengan exhaust fan tu akan menyebabkan V-belt selalu putus. Jadi kita akan tukar kepada V-belt jenis Bandung A62. Yang ketiga ialah cleaning of rotary valve. Rotary valve ni opening dia akan mudah tersumbat kerana liquid stabilizer akan mengeras jikalau temperature liquid itu menurun. Jadi dia akan mengurangkan efisiensi feeding rate kita punya rotary valve dan mengurangkan kadar produk yang jatuh di dalam tank. Jadi cleaning of rotary valve akan dilakukan setiap hari Isnin, dan stabilizer line akan mengadakan cleaning job setiap hari Isnin. Last sekali, cooling belt maintenance. Cooling belt maintenance tidaklah terlalu susah, hanya tukar beberapa item iaitu scraper dan cooling tray. Cooling tray ni ada pipe yang ada nozzle akan tembak belt dari bawah untuk sejukkan liquid tu. Cooling tray ni lah yang kita selalu beri perhatian kerana dia adalah harapan kita untuk menyejukkan produk-produk kita. Jadi seterusnya water treatment system.
Water treatment system fungsi dia untuk membersihkan kembali air-air yang telah digunakan di dalam production line, sama ada diffusion atau stabilizer, untuk kita discharge pada environment atau discharge water treatment luar seperti SAJ. Jadi proses water treatment agak mudah. Wastewater akan masuk ke water pit dan pergi ke filter tank. So motor pump akan pump water kepada agitator motor. Agitator motor, pada saat air masuk ke agitator motor, kami akan letakkan coagulant atau propellant mengikut pH yang kami ambil. Jikalau pH kurang dari 6, kami akan letakkan soda untuk menaikkan pH-nya. Dan jikalau pH antara 6 hingga 9, motor pump akan pump water pada clean water tank, dan sekali lagi akan difilter oleh sand filter, carbon filter dengan softener agent, and then barulah dia patah balik kepada clean water dan discharge ke environment. Job atau activities done in water treatment system ialah marking flow of water, marking pergerakan-pergerakan air yang berada di water treatment yang seperti saya jelaskan tadi, dan water test. Water test ni kita akan test itu TDS test yang akan dilakukan oleh orang-orang lab lah, untuk melihat sama ada pH itu akan selamat untuk dilepaskan ke environment. Jadi job atau activities done outside of production line, di luar production line, iaitu fire safety. Fire safety ni simple saja. Catat dan letak fire extinguisher yang dibekalkan oleh Jabatan Bomba Keluar. Second, taking data of compactor line 5. Taking data of compactor line 5 ni, kita akan ambil suhu produk yang sebelum masuk kepada compactor dan selepas melepasi compactor. Dan kita akan buat graf untuk lihat pattern compactor, pattern corak compactor ni. Yang ketiga ialah maintenance of forklift. Maintenance of forklift ni seperti maintenance kereta, iaitu kita tukar perkara-perkara biasa seperti oil filter, gearbox punya oil, dengan engine oil lah, yang maintenance yang selalu dibuat pada vehicle lain. Nombor 4, fabricate of socket plug base. Jadinya ini simple sahaja projek ni. Kita ambil angle bar, potong pada 2 pieces, ukuran 3 inch, 2 pieces, dan welding bersama. Jadinya dia akan jadikan satu base tapak untuk kita pasang socket plug di weighing station lah, di dalam diffusion dan stabilizer. Nombor 5, fabricate drain cover. Drain cover proses di mana saya lukis drain cover yang telah rosak, dan technician di mechanical dan electrical department fabricate. Jadi kita gunakan angle bar 4 inci, C-channel 4 inci kali 2 inci, dan steam pipe 2 inci schedule 40 untuk kita fabricate drain cover. Seterusnya CAD drawing, computational edit design drawing. Jadi selama sebulan saya ditempatkan dalam office Sunrise Kaku, production office, untuk melakukan
drawing-drawing menggunakan AutoCAD dan SolidWorks. Ini antara hasil-hasil kerja saya. Antaranya ialah panel room, di mana electrical panel yang berada di Fusion kami plan untuk bawa turun ke dalam satu bilik dan melihat susunan yang boleh kami lakukan dalam ruang yang sempit dalam bilik itu. Yang kedua, shaft power brace. Jadi shaft power brace pada mulanya saya tidak dapat bayangkan di mana kegunaan power brace shaft ni di dalam power bracer sendiri. Jadi selepas beberapa minggu saya dapat pengalaman untuk buka sendiri power bracer untuk menggantikan shaft, baru saya dapat bayangkan dan faham apa gunanya reka bentuk yang berada di power brace shaft ini. Jadi itu sahaja daripada saya untuk presentation latihan industri. Terima kasih.